Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, seberang Perai. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai lagi satu program saya, iaitu tulis semula ayat, struktur semula ayat tanpa mengubah ertinya. Jadi kita mesti bekalkan lagi satu ayat yang menggunakan struktur yang berlainan, tetapi kita kekalkan maksudnya. Dan apakah kebaikan seseorang itu dapat menguasai bahagian ini? Kita mendapati ada ramai orang yang menggunakan bulat-bulat, menggunakan cara cut and paste atau copy and paste, terutama yang berada di universiti atau di orang yang bekerja, yang sedang membuat penyelidikan. Ambil bulat-bulat dari website yang dia suka, dia cut and paste, copy and paste, semua gabung, campur, kemudian dia cakap, oh, ini hasil saya. Sebenarnya ini amat berbahaya, sebab kita melanggar undang-undang hak cipta. Sebab itu hak cipta orang lain, tetapi kita copy and paste, cut and paste, seolah-olah itu adalah idea kita sendiri. Sebenarnya itu adalah intellectual property. Itu adalah harta benda intelek seseorang, bukan kita. Jadi jikalau kita dapat menggunakan kaedah ini, artinya sama tetapi kita gunakan perkataan sendiri, kemudian tambah idea sendiri, maka kita rasa kita akan selamat sebab tidak melanggar undang-undang copyright. Dan lagi satu perkara, memang kita sendiri kalau bergantung kepada idea dan otak kita sendiri, mungkin kita tidak dapat memperkembangkan hasil kita. Jadi kita juga mesti mengambil dari bahan-bahan, dari sumber-sumber yang lain. Tetapi kita tidak boleh ambil bulat-bulat begitu sahaja. Kita boleh ambil idenya, ayatnya kita boleh gunakan sedikit, tetapi kita mesti mengubah tanpa tolak. Kita mesti buat begitu supaya kita tidak melanggar undang-undang hak cipta. Sebab itu idea orang lain, itu hak cipta orang lain, itu hak dia. Kita tidak ada hak untuk mengambil dan menganggap ia adalah bahan kita sendiri. Kita tidak boleh buat begitu. Sebab itu saya ingin kalian menguasai bidang ini, bahagian ini, supaya kamu boleh menggunakan bahan-bahan orang lain, tetapi gunakan ayat sendiri, original from you. Begitu. Okey. Sebelum saya ke bahagian ini, biar saya memberitahu kamu perkembangan terbaru. Setahu kamu, saya sedang membuat buku ini. Buku itu sudah siap. Hari Isnin, iaitu 13 hari bulan Disember, saya akan mengatur untuk pihak pencetak untuk datang dan memuat turun soft copy daripada saya dan terus bawa ke kilang untuk dicetak. Dan buku ini dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu bahagian penerangan, bahagian nota-nota. Soalannya memang mesti dalam bahasa Inggeris, tetapi saya ada bekalkan contoh. Di belakang saya bekalkan jawapan. Okey, dan saya akan memuat naik di YouTube channel saya buku ini. Saya akan mengajar buku ini. Jadi kamu boleh memegang buku di tangan sementara menonton YouTube channel saya dan memahami dengan lebih mendalam penguasaan grammar. Okay, so that is book 2. Yang book 2 itu
tidak ada banyak perbezaan dengan book one ini book one. Yang book one ini kita lihat latar belakangnya biru langit, cantik. Buku yang kedua saya panggil designer tukar latar belakang sahaja, yang lain kekal. Sebab sirinya sama. Jadi tidak payahlah. Sebab ini ada 7 buah buku. Saya rancang untuk menerbitkan 7 buah buku. Jadi saya tidak berfikir bahawa kita harus mempunyai 7 pattern atau desain yang berlainan, sebab ia adalah daripada satu sumber yang sama, sirinya sama. Dan ini buku tahap 1, level 1. Masih ada stok jikalau kamu ingin membeli level 1 supaya kamu mempunyai satu set, satu koleksi level 1 ke level 7. Yang level 2 warnanya purple latar belakang. Purple Oppo telefon saya Oppo. Belakangnya purple. Purple yang sangat-sangat cantik, yang menenangkan hati. So, saya akan umumkan di YouTube channel saya apabila buku itu sudah siap. Jadi kamu boleh memesan buku, menempa buku level 2. Level 1 jikalau ingin menempa masih ada stok, sila WhatsApp kepada saya. 019 7878 299. Okey. Dan sekarang saya beralih ke bagaimana kita struktur semula, tulis semula ayat tanpa mengubah maksud tetapi dengan cara kita sendiri. So, latihan ini agak senang sebab saya memberi jawapan. Maksudnya saya memberi kamu tip, okey, memberi kamu tip. We did not know that Mr. Tan had resigned. Kami tidak tahu bahawa Mr. Tan telah letakkan jawatan. Yang saya mahu kamu gunakan ialah idea. Maksudnya, kita ubah ayat ini dengan menggunakan perkataan idea. Okay? So, jawapannya bagaimana? We did not know. Kami tidak tahu. Maksudnya kami tidak mempunyai idea bahawa Mr. Tan telah meletakkan jawatan. So, the answer ialah we did not know. Kami tidak tahu. So, we did not know menjadi kami tidak mempunyai idea. Yang ini sahaja tukar, tetapi memang sudah gunakan perkataan kita sendiri. That Mr. Tan had resigned. Itulah jawapannya. Okey, maksudnya did not know, maksudnya had no idea. Okey, so did not know itu ialah verb, kata kerja. So, kita sebenarnya tukar kata kerja ke idea ialah noun. Maka ayatnya tidak berubah, artinya tidak berubah, tetapi kita gunakan perkataan sendiri. Okey? Yang kedua, the organizers thank the sponsors for their kind donation. So, yang sekarang kita membuat ialah kind tukar ke kindly. Now, kind ialah apa? Baik hati. Kind ialah baik hati. Tetapi kind ialah adjective. Ia menggambarkan, ia menyifatkan orang, binatang, benda, tempat. Memang kind itu untuk orang. Baik hati punya orang atau orang yang baik hati. Okey? Tetapi kindly itu juga baik hati, tetapi sebab kindly ada ly. Kindly, yang ly itu maksudnya dengan. So, kindly maksudnya dengan baik hati. Dan dia digunakan untuk menyifatkan atau menggambarkan kata kerja.
Jadi talk kindly, donate kindly, smile kindly. Okay, so bagaimana kita tukar? The organizers menganjur, thank mengucapkan terima kasih. The sponsors, so saya gunakan warna biru untuk tunjukkan kamu. Thank. The sponsors. Bagaimana mereka mengucapkan terima kasih kepada sponsor dengan baik hati. So, thank, kata kerja, action word. Kalau kita gambarkan action word macam play happily. So kita mesti ada adverb di belakang. The sponsors kindly. No. Thank the sponsors. No. I should say the organizers thank the sponsors. Mengapa? Untuk for. Selepas for, donate menjadi donating. Jadi kita menggambarkan donating kindly. Inilah jawabannya. ly digunakan untuk menyifatkan kata kerja. This is the correct answer. Dan ia tidak mengubah maksudnya. Maksudnya kekal. Okay, so we did not know that Mr. Tan had resigned. Artinya we had no idea that Mr. Tan had resigned. So ini did not know ialah verb, kita tukar ke noun. Kemudian the organizers thank the sponsors for their kind donation. Kind ialah apa? Kind ialah adjective. Kita tukar ke kindly, which is adverb. So kalau dia adverb, ada ly. Play happily, sing sweetly, sleep soundly, dan di depan ialah kata kerja. Action word. Okay, dan ingat selepas for, kata kerjanya tambah ing. So thank you for coming to my house. Thank you for teaching me. Thank you for inviting me. For ing. Secara umum, biasanya English sangat bahaya kalau kita cakap ia adalah begini, sebab dia mesti ada perubahan bahasa. Bahasa itu mesti ada kekecualian. Kita panggilnya exception, bukan setiap kali begitu, tetapi most of the time begitulah. Okay? Baiklah, itu sahaja setakat ini sahaja. Saya harap kamu suka akan video saya, dan jangan lupa jikalau ingin membeli buku ini, tinggal beberapa buah naskah, sila WhatsApp kepada saya 01978782999. Okey, sila beri saya like, share dan subscribe, dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Selamat tinggal.